Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam sesi kali ini, yang mana dah 9 sesi kita dalam membicarakan berkaitan dengan fiqh dan kita. InsyaAllah ini adalah sesi yang terakhir, sesi fiqh dan kita. InsyaAllah tajuk yang kita akan bincangkan ataupun kongsikan bersama pada malam ini iaitu berkaitan dengan masbuk dan muwafiq. Masbuk dan muwafiq. Ini perbahasan masbuk dan muwafiq ni menjadi kekeliruan ataupun kesalahfahaman yang ramai, yang banyak salah faham keliru tentang masbuk dan muwafiq. Apabila kita mengatakan masbuk dan muwafiq, maka ianya terjadi pada solat berjemaah. Solat bersendirian dia tak ada istilah masbuk. Solat berjemaah sudah tentulah adanya ciri-ciri ataupun ciri-ciri makmum tu, adanya masbuk, adanya muwafiq, kan? Jadi dia melibatkan solat berjemaah. Jadi solat berjemaah kita melihat apakah, kita melihat sedikit hukum solat berjemaah. Menurut pandangan mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan pertama iaitu solat berjemaah hukumnya adalah sunat muakkad. Yang kedua adalah fardu kifayah. Itu maknanya dia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kemudian fardu kifayah, sekiranya dalam suatu qaryah ataupun satu taman tak ada yang melaksanakan solat berjemaah di masjid, maka satu qaryah akan berdosa. Itu fardu kifayah. Walau bagaimanapun ada pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan solat berjemaah ni adalah wajib. Maknanya kalau kita solat tidak berjemaah maka kita akan berdosa. Itu menurut pandangan mazhab Hambali. Itu juga yang berlaku dekat Mekah. Kalau kita tengok, kalau kita pergi Mekah kan, apabila azan imam solat, maka dekat Burujus Sa'ah tu, bangunan tu solat terus kan, penjualnya solat, kedai yang dikosong dan sebagainya. Kerana mengikut pandangan mazhab Hambali wajib solat berjemaah. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i ia adalah sunat muakkad dan fardu kifayah. Antara solat berjemaah minimum dia berapa orang? Ini kalau kita melihat apakah yang dimasukkan solat berjemaah, minimum dia berapa? Kalau kita melihat dalam kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbini, dia mengatakan solat berjemaah ni minimum 2 orang. Maksudnya 2 orang tu dah dikira sebagai orang yang solat berjemaah. Maka dia tertakluk kepada syarat-syarat imam, syarat-syarat makmum, dan boleh juga berlaku jadi masbuk dan muwafiq walaupun 2 orang saja jemaahnya, kan? Seterusnya kita melihat antara kelebihan solat berjemaah ni. Biasa kita dengar hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar, iaitu salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal, lebih baik daripada solat bersendirian dengan bisab'in 20 darajah, dengan 27 kali darjat. Maknanya solat bersendirian 1 darjat, solat berjemaah dapat 27 darjat. Beza banyak, kan? Jangan kita menilai darjat tu seperti nombor biasa. Contohnya solat sendirian RM1, solat berjemaah RM27, beza RM26 je. Bukan. Darjat ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia sebutkan, dia nyatakan 1 darjat bersamaan dengan 500 tahun. 1 darjat bersamaan dengan 500 tahun. Jadi darjat nak sampai darjat 1 ke darjat 2 tu 500 tahun. Darjat 2 nak sampai darjat 3 tu 500 tahun. Jadi kalau 27 darjat, maknanya kita darab dengan 500 tahun bersamaan dengan lebih kurang 13,500 tahun. Darjat membezakan darjat di antara orang yang solat bersendirian dengan solat berjemaah, beza dia 13,500 tahun, sebagaimana yang dinyatakan oleh
uh, Ibn Abbas kan. Jadi jauh beza itu. Jadi kalau kita melihat jauh rumah darjat. Darjat ni bukanlah kita nilai seperti nombor biasa 1, 2, 3 kan. Jadi bila kita melihat dari segi darjat tu beza dari 500 tahun antara ke darjat tu mana besar ganjaran orang yang melaksanakan solat secara berjemaah. Walaupun hadis ni bersifat umum, solat berjemaah bukanlah dilaksanakan ditetapkan di masjid semata-mata. Mungkin dekat R&R, mungkin dekat sekolah, mungkin dekat rumah, mungkin dekat masjid dan di mana-mana sahaja. Maknanya solat berjemaah tu lebih baik daripada bersendirian. Walau bagaimanapun para ulama mengatakan adalah lebih utama, adalah lebih baik melaksanakan solat berjemaah tersebut di masjid, iaitu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik tempat adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan banyak kalau kita melihat dalil-dalil berkaitan dengan kelebihan-kelebihan ke masjid dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya lebih utama kita bersolat ataupun bersembahyang di masjid. Kan kalau kita melihat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah bagi payungan dekat akhirat nanti. Yang tak ada lagi naung, tak ada lagi payungan, tak ada lagi payungan aras dan sebagainya dekat akhirat nanti. Yang ini dilindungi di akhirat nanti, daripada mahsyar. Ada 7 antaranya iaitu ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu lelaki seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, rindu nak ke masjid, suka ke masjid, ada program pergi solat ke masjid. Walaupun kita ni sekarang tepi masjid dah banyak gelanggang kan, rindu ke masjid tapi rindu nak bermain badminton tepi masjid. Lepas tu rindu nak main takraw tepi masjid dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada juga hati kita terikat dengan masjid. Jadi dekat sana keutamaan orang yang menjaga hati dan sentiasa terikat dengan masjid ni, Allah lindungi dia dekat arasy nanti, dekat hari akhirat nanti. Jadi tinggi darjat, tinggi pahala dia kan. Kemudian begitu juga orang yang solat bersendirian ni, orang yang solat bersendirian dengan orang yang solat berjamaah di masjid. Orang yang nak pergi ke masjid untuk solat dah lebih baik, lebih afdal daripada orang yang solat bersendirian. Belum solat di masjid, baru nak pergi ke masjid, sudah lebih baik daripada orang yang solat bersendirian di rumah ataupun di pejabat dan tempat selainnya. Kan? Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Abu Hurairah yaqul, mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi fi suqihi 25 di'fan. Solat lelaki secara berjemaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, lebih baik daripada solat dia bersendirian fi baitihi, di rumahnya, ataupun fi suqihi. Suq ni kedai, boleh juga kita namakan dia sebagai pejabat, office. Suq 25 di'fan, 25 kali ganda. Kan 25 kali ganda. Maknanya orang yang bersolat di masjid lebih utama, lebih baik daripada solat di rumah. Wa zalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Begitu juga bila mana dia nak keluar ke masjid itu, idza tawaddaa, bila dia berwuduk, fa ahsana al-wudu, dengan memperelokkan wuduk dia. Maksud dekat sini Rasulullah ajar kita menunjukkan sebelum kita nak ke masjid tu, sebelum kita nak ke masjid ataupun nak bersurau, adalah lebih utama, lebih baik apabila kita berwuduk daripada rumah. Kemudian barulah kita pergi ke masjid. Maknanya dekat sana berwuduk kat rumah lebih baik. Boleh saja kita berwuduk kat masjid, tak ada masalah. Tapi nak kata, Rasulullah kata, ini step by step yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, berwuduk dengan sempurna, summa kharaja ila al-masjid, summa kharaja ila al-masjid, dan keluar ke masjid, la yukhriju illa as-salat. Dia tak keluar ni bukan semata-mata keluar ni nak pergi ayun sehingga tak, semata-mata dia keluar tu untuk pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa haqqu 'anha biha khati'atun. Maka setiap langkah dia ni, orang belum solat lagi, nak kata banyak dia pahala, baru nak pergi, belum lagi solat, dah kalah dengan orang yang solat secara bersendirian. Kan baru nak pergi ni, belum masuk masjid lagi. Jadi dekat sana pun dah Nabi Rasulullah kata apa? Setiap langkah dia tu akan dibagi
akan diangkat darajat. Kemudian akan dihilangkan khati'ah, satu dosa. Mungkin ada dosa mata itu yang kita tak perasan, telinga, mulut, tangan dan sebagainya. Jadi setiap langkah kita tu ada darjat diangkat dan ada dihapuskan dosa. Kan, ada dihapuskan dosa. Jadi sehinggalah kita sampai ke masjid. Sebelum kita masuk masjid pula kita baca pula baca doa Allah waftahli abwaaba rahmatik. Apabila kita masuk, malaikat pula akan mendoakan kita. Allah ghafir lahu, ya Allah ampunkan dia. Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Malaikat yang mendoakan kita selagi mana kita duduk di dalam masjid. Jadi nak kata kelebihan orang berjalan pun dah banyak, tak kira lagi orang yang tak kira lagi pahala solat berjemaah di masjid. Jadi itu kelebihan-kelebihan solat berjemaah lebih utama kita melaksanakan di masjid ataupun di surau. Walau bagaimanapun para ulama bincang, solat di rumah atau di pejabat secara berjemaah masih mendapat ganjaran 27 darjat ataupun 25 kali ganda tadi itu. Kemudian kita melihat permasalahan apabila kita solat berjemaah ni, iaitu permasalahan masbuk dan muafiq. Kan, contohnya masbuk dan muafiq. Ini banyak orang keliru. Kita melihat apakah makna masbuk dan apakah yang dimaksudkan muafiq. Masbuk adalah orang yang mempunyai masbuk ialah orang yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah secara normal. Okey. Muafiq berlawanan. Muafiq orang yang ada masa cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama ketika imam berdiri. Contohnya muafiq ni kita baca Al-Fatihah ni biasa normal. Kalau kita cubalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi kita kira berapa saat. Itu normal kita. Contohnya ada 40 saat. Lebih kurang 35 ke 45 saat macam itulah. Itu adalah waktu yang normal untuk kita baca Al-Fatihah. Jadi itulah tempoh kita. Kalau kita dapat 40 saat tadi tu bersama dengan imam, mana kita jadi muafiq, kita sempat menghabiskan Fatihah kita dikira sebagai muafiq dengan bacaan yang normal, bukan bacaan yang laju. Masbuk ni orang yang tidak sempat. Orang yang tidak sempat, orang yang tak ada masa untuk membaca Al-Fatihah. Contoh, imam takbir Allahu Akbar, kita datang lambat, imam dah baca Waladdallin amin. Okay, imam dah amin. Kemudian baru kita sampai, kita angkat takbir Allahu Akbar, kita pun baca Al-Fatihah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu baca iftitah kerana kita terlambat. Jadi kita baca terus Al-Fatihah secara normal, tidak terkejar-kejar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Imam pula baca surah mungkin agak panjang sikit, Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja. Jadi kita ada masa tersebut. Cukup kita membaca surah Al-Fatihah tadi tu lengkap, sempurna. Sempurna. Kan? Jadi imam pun rukuk Allahu Akbar, kita pun dah habis baca Fatihah. Jadi kita dah dikira sebagai makmum yang muafiq. Walaupun kita lambat masuk dalam jemaah, tetapi kita sempat menghabiskan Fatihah kita dikira sebagai muafiq. Itu yang pertama. Situasi yang kedua, kita masuk dalam jemaah tadi tu, kan imam waladdallin amin, lambat. Kemudian imam baca surah agak pendek sikit. Contohnya imam baca surah agak pendek sikit apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kan qul ya ayyuhal kafirun. Kan kita masuk Allah Akbar, imam baca qul ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wala imam pun baca lakum dinukum waliyadin. Kita baru rakaat baru ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun rukuk Allahu Akbar. Dekat sana tempoh normal kita baca tu tak habis Fatihah kita. Tempoh bacaan kita normal tu 40 saat, 35 saat, 40 saat tak habis. Jadi kita dikira sebagai makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, Fatihah dia adalah ditanggung oleh imam. Mana dekat sana kalau Fatihah kita tak habis disebabkan kita terlewat, dekat sana makna kita wajib ikut imam. Kenapa? Imam rukuk, kita pun rukuk. Bila kita rukuk tu, imam akan menanggung bacaan Fatihah kita.
Berbeza dengan muafid. Muafid tadi imam tak tanggung bacaan Fatihah tadi, kita kena habiskan. Jadi itu beza masbuk dengan muafid. Masbuk tak ada masa untuk baca Fatihah. Muafid ada masa tempoh untuk membaca Fatihah, kan? Walaupun lambat tapi ada tempoh masa, kita dikira sebagai muafid, kan? Kalau daripada awal lagi, ini cerita daripada imam takbir Allahu Akbar, maka kita pun takbir Allahu Akbar. Itu imam muafid lah, dikira sebagai muafid. Okay. Kemudian permasalahan contohnya dalam bab masbuk dan muafid ni, kita cerita bab muafid lah. Muafid ataupun istilah lain yang disebutkan mudrik. Muafid ataupun mudrik. Yang pertama, muafid Al-Fatihah wajib baca, imam tak tanggung. Kalaulah sekiranya kita ni bacaan normal Fatihah kita ni mungkin kita was-was, ataupun mungkin kita ni terlalai, kan? Baru pertama kali pergi Mekah, pergi umrah, sembahyang dekat Masjidil Haram, nampak Kaabah depan mata, bacaan Syekh Sudais sungguh merdu, bacaan Fatihah dia sedap dan sebagainya. Kita pun Allahu Akbar, Syekh Sudais baca, kita pun Allah sedap, terlalai dengan terleka dengan dia punya bacaan Fatihah tadi tu. Kemudian baca surah, lupa baca Fatihah, kan? Terlupa, kan? Itu kalau terleka sebab perkara tersebut. Yang ini baru habis meeting, tadi nak cakap lupa, bila dah solat Allahu Akbar teringat nak cakap apa. Tengok imam dah rukuk, kita tak baca Fatihah ni. Mana kat sana kita muafik, masuk daripada awal bersama imam, kita ada tempoh masa yang lama. Tiba-tiba imam rukuk, kita terlupa, baru teringat. Jadi dekat sana kita wajib habiskan bacaan Fatihah kita, sebab imam tak tanggung bacaan Fatihah kita, sebab kita muafik. Muafik ni imam tak tanggung, kita ada masa untuk baca Fatihah, cumanya kita terleka ataupun terlalai. Kemudian wajib untuk kita baca Fatihah dengan kadar tidak melebihi 3 rukun yang panjang. Sebagian kata 2 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? 3 rukun yang panjang iaitu, ataupun 2 rukun yang panjang iaitu rukuk, kan, dengan sujud. Contohnya kita Allah Akbar sama imam, tiba-tiba imam pun baca ayat, kita pun terleka. Lepas imam rukuk Allahu Akbar, imam rukuk Allahu Akbar, kita lupa baca Fatihah, kita muafik sama-sama imam. Jadi dekat sana wajib kita habiskan bacaan Fatihah kita, sehinggalah tidak terlebih daripada 3 rukun imam tinggalkan kita. Maknanya imam rukuk, kita masih baca lagi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, imam iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, imam tujuh Allahu Akbar, kita masih lagi Ihdinas siratal mustaqim. Imam duduk antara bersujud, barulah kita habis baca waladhdallin amin. Kemudian imam rukuk, imam sujud kali kedua Allahu Akbar, kita pun rukuk, kan? Kita pun rukuk, kemudian kita iktidal. Rakaat kedua tadi, kan? Yang ini menjadi perbahasan. Okey. Dalam naik rakaat yang kedua, kita dah terlewat tadi. Okey. Masbuk dan muafik ni, dia bukan sahaja terjadi pada rakaat yang pertama, dia juga terjadi pada rakaat kedua, ketiga, keempat, boleh jadi. Orang yang tadi masa awal dia masbuk, rakaat kedua, ketiga, keempat dia akan jadi muafik, sebab dia ada masa untuk baca Fatihah, dia muafik. Boleh jadi rakaat pertama dia muafik, ada masa, rakaat kedua ada masa, rakaat ketiga tak ada masa, dia jadi masbuk, boleh jadi. Okay, kita tengok peristiwa tadi ni, kaedah tadi tu, hukum tadi tu. Dia naik, bila dia naik rakaat kedua dia lambat, imam dah baca Fatihah, dia naik rakaat kedua Allahu Akbar, imam pun baca surah Al-Ikhlas je, qul huwallahu ahad, kita pun baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, normal. Tiba-tiba imam rukuk Allahu Akbar. Jadi kita ni adakah masbuk ataupun muafik? Kan kita bangkit rakaat kedua tu Allahu Akbar, imam baca Al-Ikhlas, rukuk Allahu Akbar. Jadi kita ni wajib habiskan Fatihah kita ke, ataupun kita kena tunggu imam? Ataupun kita habiskan Fatihah, imam 3 rakaat, tidak, 3 rukun panjang, tidak. Jadi bila dalam situasi sebegini, imam dah naik, kita bangkit rakaat kedua, imam dah baca ayat lazim, ataupun ayat, imam rukuk, kita tak cukup masa. Walau apa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu Akbar, imam rukuk. Ni kita terlambat tadi, kan? Jadi dalam situasi sekarang kita dah menjadi masbuk. Rakaat pertama kita muafik, rakaat kedua kita jadi masbuk.
Bila rakaat kedua kita jadi masbuk, adakah kita wajib menghabiskan Fatihah kita? Tidak. Kita ikut imam. Allahu Akbar. Sebab kita dah jadi masbuk. Itu situasi bila mana imam masih qiyam. Bila mana pula situasi dia? Situasi bila mana kita naik rakaat kedua yang kita terlambat bacaan Fatihah tadi tu, sehingga kita tinggal satu rukun contohnya. Kita naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Imam tadi tengah baca surah, yang ini imam tengah rukuk. Macam mana pula keadaan dia kan? Imam tengah rukuk. Imam tengah rukuk, kita bangkit Allahu Akbar. Kita pun dapat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, Allahu Akbar. Maka dekat sana pun kita kena rukuk. Bila kita rukuk, adakah kita dapat rakaat kedua tu? Kita dapat. Kan, kita dapat rakaat kedua. Kerana rakaat dikira dapat rakaat masbuk ni adalah dengan rukuk tadi tu. Kan? Man adraka rukuk ma'al imam faqad adraka rakaat. Siapa dapat rukuk bersama imam, maka dia akan dapat rakaat. Jadi kita naik, imam tengah rukuk, kita berrukuk. Jadi kita jadi masbuk kat sana, imam tanggung bacaan kita. Berbeza bila mana imam tengah iktidal ketika itu. Tengah contoh naik, kita lambat, imam dah sujud apa semua, kita baru sujud, imam naik Allah Akbar, kita nak sujud, rukuk, sujud, duduk antara sujud, kita naik Allah Akbar. Dalam keadaan imam tu tengah iktidal. Tadi masih lagi rukuk dan tengah baca surah. Yang ini imam kita naik rakaat kedua tu, kita terlambat. Kita naik rakaat kedua tu, imam tengah iktidal, nak sujud. Kan tadi dinilainya rakaat dengan mendapat rukuk bersama imam. Yang ini imam dah iktidal, dah lepas dah rukuk. Dekat sini menjadi dua keadaan, dua situasi. Yang pertama sekali, kita diberi pilihan, dua pilihan. Yang pertama sekali, mufaraqah. Mufaraqah ni berpisah daripada imam. Kita solat sendiri. Allahu Akbar, naik, imam dah nak sujud. Jadi dua pilihan kita. Maka dekat sana mufaraqah, ataupun kita niat aku keluar daripada berjemaah, aku keluar daripada jemaah, ataupun aku keluar daripada ikut imam. Allah Akbar, kita solat, kita rukuk, kita sujud, ikut timing kita. Itu yang pertama. Yang kedua, muwafaqah. Ni biasa kita dengar masbuk muafiq je kan. Yang ni mufaraqah, kita keluar daripada jemaah, tak perlulah bergerak ke tepi, tak perlu. Mana kita niatkan sahaja, kita solat seperti biasa. Itu mufaraqah, keluar daripada ikut jemaah imam. Yang kedua, muwafaqah. Yang ini muwafaqah ni bersamaan dengan imam. Apabila imam tengah iktidal, kita iktidal, Allah Akbar, iktidal, imam sujud, kita pun sujud, Allahu Akbar. Adakah kita dapat rakaat kedua tadi tu? Tak dapat. Kenapa tak dapat? Macam kita kata tadi kan, man adrakar rukuk ma'al imam. Siapa dapat rukuk bersama imam? Masalahnya kita tak dapat rukuk bersama imam. Kita naik terus, imam tengah iktidal. Berbeza dengan situasi pertama tadi tu, imam tengah baca Fatihah, tengah rukuk kita sempat. Yang ini kita naik rakaat kedua, tiba-tiba imam tengah iktidal masa tu. Jadi imam rukuk, kita wajib rukuk. Itu namanya muwafaqah. Dua pilihan, satu mufaraqah, yang kedua muwafaqah. Kita ikut imam bagi salam apa semua. Jadi kita tertinggal satu rakaat. Kita tak cukup satu rakaat. Imam bagi salam, kita tambah satu rakaat. Kenapa kena tambah satu rakaat? Sebab tadi kita naik masa rakaat kedua tadi tu, imam tengah iktidal, kita tak dapat rakaat tersebut. Jadi kita kena tambah rakaat selepas imam selepas imam memberi salam. Itu berkaitan dengan muafiq. Rakaat pertama boleh jadi masbuk, rakaat kedua mungkin boleh jadi masbuk, rakaat ketiga, 1, 2, ketiga dia boleh jadi masbuk. Kenapa? Contohnya sembahyang asar, sembahyang zuhur yang senyap. Rakaat pertama imam baca Fatihah dengan surah, rakaat kedua Fatihah dengan surah, rakaat ketiga imam baca Fatihah pula. Timing imam pula laju, kita pula timing baca lambat. Jadi boleh jadi masbuk dan boleh jadi muafiq. Apa pula masbuk? Okey, kita tengok pula permasalahan masbuk. Masbuk ni biasalah datang lambat lah. Kita masuk jemaah lambat. Jadi masbuk, kita nilai bacaan Fatihah kita tu sempat habis ke tak sempat habis. Kalau sempat habis, kita jadi muafiq. Kalau tak sempat habis, kita jadi masbuk. Rakaat, macam mana nak dapat rakaat sembahyang masbuk ni? Macam kita kata tadi, hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, man adraka rukuk ma'al iman faqad adraka rakaat. Contohnya kita masuk, imam tengah rukuk, kita datang, imam tengah rukuk, Allah Akbar. Apa kita buat?
kita pun Allahu Akbar, takbir intikhalah, takbiratul ihram, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar. Dapat satu subhanallah pun dah dikira sebagai terdapat rakaat pertama. Bagaimana pula berselang dengan imam? Contohnya, Allahu Akbar, imam rukuk, kita masuk, Allahu Akbar, nak rukuk tu, imam bangkit, Allahu Akbar. Adakah dikira sebagai mendapat rakaat ketika itu? Imam sami Allahu liman hamidah. Jadi berselang. Jadi sebagai ulama mengatakan dia tak dapat rakaat tersebut. Dia kena rukuk bersama imam sekurang-kurang satu subhanallah. Kita rukuk, subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, imam pun Allahu Akbar. Itu kita dapat rukuk bersama imam. Kalau berselang macam tadi tu tidak mendapat rakaat bersama imam. Dan Allah Akbar, imam sami Allah. Allah sami Allah. Jadi dia berlawanan macam tu. Makna kita kena tambah satu lagi rakaat kerana rakaat tersebut kita tak dapat. Makna dinilai mendapat rakaat tu bila mana kita dapat rukuk bersama imam sekurang-kurangnya satu tasbih. Satu tasbih kita dapat, makna kita akan dapat rakaat tersebut. Perlu diingati sebagaimana syarat yang kita sebutkan dalam syarat rukun solat, takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri tegak. Jangan kita lambat, kita Allah, badan kita masih lagi membengkok, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Sebab nak kerja imam, badan kita membengkok, maka dekat sana takbiratul ihram kita tak sah, maknanya solat kita tak sah. Wajib untuk kita berdiri tegak dulu, Allahu Akbar, berdiri tegak, baru kita rukuk. Jangan dalam keadaan kita Allah, badan tengah bengkok, Allahu Akbar, terus mengikut imam, tak. Maknanya kalau takbiratul ihram tak sah, solat kita pun tak sah. Jadi wajib syarat takbiratul ihram, badan kena tegak, tak boleh sengit macam ni, kan? Tak boleh sengit, kena tegak, barulah sempurna takbiratul ihram, baru solat kita akan sah, kan? Baru dapat sah takbiratul ihram, baru solat kita akan sah. Jadi jangan kejar imam sampai kita minta takbiratul ihram tak tetap dengan berdiri tegak, solat tak sah. Kejar-kejar, solat kita tak sah. Kan? Jadi pentingnya berdiri tegak ni. Ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah ni dia terlewat. Datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabi lah. Masjid Nabi. Solat, Allah Akbar, Nabi tengah nak rukuk. Dia kejar nak dapatkan rakaat tu. Dia pun rukuk, takbir Allahu Akbar. Kemudian dia rukuk Allah Akbar. Kan? Jemaah kat sana. Jemaah jauh lagi. Jemaah kat sana. Dia rukuk tu sambil dia nak dapatkan rakaat tersebut. Kemudian dia bergerak sikit. Nak masuk dalam jemaah tadi. Dalam keadaan rukuk Allahu Akbar, kan? Gerak sikit. Nak masuk ke dalam jemaah tersebut. Kan? Selesai solat, Nabi kata kepada dia, Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada engkau. Fala ta'ud. Jangan ulangi. Jangan ulang lagi lah. Jemaah kat sini. Dia masuk lambat, Nabi rukuk Allahu Akbar. Dia pun takut kalau masuk sini tak sempat, Nabi akan iktidal. Jadi dia pun kat sini Allahu Akbar, kemudian dia gerak sikit. Abu Bakrah, seorang sahabat, dia gerak sampai masuk jemaah, kan? Jadi lepas solat Nabi tegur, Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga menambahkan kebaikan untuk kau. Jangan ulang lagi macam tu. Mana nak kata nak dapat rakaat tu adalah dinilai daripada mendapat rukuk solat. Rukuk bersama imam. Cuba kalau kita bayangkan masjid-masjid kat Malaysia, contoh Masjid Negara, masjid Airport Senai contohnya besar, kan? Dekat pintu macam mana kita nak bergerak jauh tu, kan? Imam bagi salam baru sampai, kan? Nak kata besarnya masjid, kan? Lama-lama sekarang. Jadi itu berkaitan dengan masbuk. Jadi dapat rakaat. Bagaimana keadaan kita ni lambat? Kita lambat, kemudian imam masa tu tengah sujud, kan? Ini situasi pun banyak juga sedikit kekhilafan. Sampai je masuk jemaah, imam tengah sujud ataupun imam tengah iktidal. Adakah kita tunggu imam sujud, antara dua sujud, kemudian imam bangkit Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar? Tunggu, tak perlu. Sunnah dia adalah kita ikut apa juga keadaan imam ketika itu. Kan ini sebagaimana hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid wal imam 'alal hal." Apabila kamu masuk dalam masjid dan imam tu dalam keadaan tertentu, adakah tengah rukuk ataupun tengah sujud ataupun tengah iktidal, kan? Falyasna' kama sana'al imam. Maka kena ikut apa yang imam buat. Imam sujud,
jangan tunggu. Kita pun takbir Allahu Akbar, sujud. Kalau imam duduk antara dua sujud, tak masuk Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Tak perlu tunggu. Kalau kita tunggu imam bangkit, itu kita menyalahi daripada sunnah Nabi. Kan? Sunnah Nabi bila lambat, ikut dalam keadaan hal. Falyasna' kama sana'al imam. Ikutlah bagaimana imam duduk, duduk. Kalau imam iktidal, iktidal. Adakah perlu kita takbiratul ihram? Allahu Akbar. Imam tengah sujud, kita pun Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i dibincangkan perkara ini. Sebenarnya sebahagian kita takbir. Yang lebih tepatnya adalah tidak bertakbir. Takbir intiqal tu tak perlu sebut Allah, takbiratul ihram wajib Allahu Akbar. Imam tengah sujud, masa tu kita pun sujud terus. Allahu Akbar kan, sebahagian kita Allahu Akbar. Kita sebut takbir kan, sujud. Sebaiknya ataupun lebih tepatnya mengikut sunnah tidak bertakbir. Contohnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, imam tengah sujud, kita pun terus sujud. Kita terus sujud tanpa melafazkan takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan itu adalah takbir yang disyariatkan untuk perpindahan rukun secara tertib. Contohnya daripada qiyam nak rukuk Allahu Akbar, daripada rukuk naik iktidal Allahu Akbar, daripada iktidal nak sujud Allahu Akbar. Jadi sekarang ni kita tengah takbiratul ihram, kita tak rukuk, kita tak iktidal, imam sujud, kita terus sujud. Tak perlu nak lafazkan Allahu Akbar. Itu adalah sebaik. Tapi kalau kita lafaz juga, adakah membatalkan solat? Tidak. Cuma dia menyalahi daripada sunnah Nabi SAW. Itulah berkaitan dengan masbuk dan muafiq. Masbuk tak sempat baca Fatihah. Muafiq ada masa untuk membaca Fatihah. Dalam kita menjadi makmum ni ada beberapa keadaan. Contohnya masbuk, muafiq, kita tahu satu tadi mufaraqah. Kan keadaan mufaraqah ni banyak keadaan dia. Contohnya imam terlebih rakaat, kita dah tegur subhanallah, subhanallah, imam rakaat dah tahiyat akhir, imam naik rakaat kelima. Kita makmum, kita tahu kita tegur subhanallah, imam tak. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada tunggu ataupun kita mufaraqah. Boleh juga dalam situasi banyaklah. Kan kita nampak belakang imam tu ada najis, baju imam ada najis kat depannya, kita tegur tak pandai. Tapi kita tahu imam tu tak sah solat dia. Kalau kita ikut, kita tadi solat kita jadi tak sah. Jadi kita mufaraqah. Itu mufaraqah. Kemudian muwafaqah. Muwafaqah tadi, isu tadi tu, kita ikut imam dengan keadaan kita kena tambah rakaat seterusnya. Kemudian ada juga musabaqah dan musabiq. Melebihi, mendahului imam. Mendahului imam ni banyak. Imam tak angkat takbir, kita dah angkat takbir lah. Kan contohnya. Yang satu lagi adalah mukhalafah. Ni perlawanan dengan imam. Imam masih qiyam, kita dah rukuk lah. Kita dah rukuk, kemudian kita iktidal. Imam lambat sangat kan. Imam old school. Kita ni nak cepat. Allahu Akbar. Imam tak rukuk lagi. Sambil Allahu Akbar dah. Apabila lebih berukun, maka kita mendahului imam lebih dua rukun secara sengaja dalam keadaan kita tahu solat kita akan terbatal. Ini ada beberapa istilah lah. Masbuk, muafiq, muwafaqah, mufaraqah, ataupun musabiq, ataupun dan sebagainya lah. Itu keadaan-keadaan makmum. InsyaAllah lebih jelas lagi kalau kita membahaskan tentang permasalahan-permasalahan imam dan makmum kan. Bagaimana nak tegur imam, bagaimana isu-isu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan makmum dan sebagainya. InsyaAllah itu saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. InsyaAllah jika diberikan masa dan waktu dan panjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sesi pertama sehingga tamatlah sesi ke-10 ni, InsyaAllah semoga kita mendapat manfaat daripada fiqh dan kita ni, tambahnya ilmu kita. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesilapan dan memohon maaf kepada sedang pendengar semuanya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang atau yang lemah tu atas kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.